Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya bersyukur hari ini kerana dapat hadir dalam majlis ceramah yang pertama sekali lah. Macam kita membuka ruang silat lah. Silat nak berlawan ni. Jadi saya ucap tahniah kepada Datuk Lee dan memberikan satu pandangan yang jelas kepada kita. Kenapa kita mesti tolak kepimpinan PMX dalam negara kita ni. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, apa yang nak saya sebutkan ni, kita banyak tak sedar orang Melayu beragama Islam atau rumpun Melayu atau Bumi Putra dari Perlis hingga ke Sabah, bahawa sebenarnya kerajaan yang ada sekarang ni, walaupun kita nampak PMX ke sana ke sini, dia dikontrol oleh remote control DAP. Ya, macam mana kata begitu? Sebab kalau dikumpulkan semua ahli parlimen UMNO BN keluar, Perdana Menteri tak jatuh. Tapi kalau campurkan ahli parlimen DAP dengan ahli parlimen bukan Melayu dalam PKR, Perdana Menteri boleh jatuh. Kerana itu dia pegang PMX kita ni. Dia pegang kat leher lah. Jadi bila PMX ni kena pegang kat leher, dia pun nak cari sokongan Melayu. BN pula datang, dia pegang kepala Zahid kat sini. Jadi DAP pegang kepala PMX, PMX pegang kepala Zahid. Inilah corak pemerintahan dalam negara kita sekarang. Mesti jelas. Kerana itu apa-apa yang disebut oleh DAP sekarang, seorang pun tak boleh tegur. Yang dulu berjuang beria dalam UMNO, sekarang dah menjilat telur DAP ni dalam gagasan PH ni, tutup mulut. Walaupun dikatakan oleh Anthony Locke, Presiden atau Istimewa Agung DAP, kita mesti teruskan agenda mewujudkan negara sekular dan juga Malaysia sama rata, tak ada perbezaan. Walau itu pun disebut sebagai dasar yang mesti diteruskan oleh DAP dan PH, semua senyap ya. Dulu kita hentam. Kita tak boleh terima sekularisme. Kita tak boleh terima Malaysia berasaskan kepada perlembagaan negara yang ada pada hari ini, yang telah kita meterikan 70 tahun dulu sejak merdeka yang kita capai. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya berpeluang tengok perlembagaan DAP. Apa tertulis di situ? Antaranya, saya nak tengok macam mana kesan ideologi DAP ni terhadap PH, dan PH pula berlagak-lagak depan kita kepada orang UMNO, kepada rakyat Malaysia, yang majoritinya 72% di negara kita ini adalah orang-orang rumpun Melayu, orang-orang Melayu Islam dan juga Bumi Putra yang ada ini. Apa ditulis di situ? Kita akan meneruskan perjuangan untuk memastikan perlembagaan Malaysia, perlembagaan yang ada sekarang yang menjadi landasan sistem kenegaraan kita hari ini, diubah supaya Malaysia menjadi sebuah negara sekular. Sekularisme ni apa? Dari segi makna yang sebenar, sekular ni usaha seperti negara-negara barat asingkan agama ini dengan pentadbiran, dengan politik. Sekarang ni kita ada kesepaduan dalam pentadbiran agama dan pentadbiran negara sejak merdeka. Dalam perlembagaan yang ada ini, kita jalan sama. Itu sebab kita ada sultan, sebab itu kita ada majlis agama Islam, sebab itu kita ada jawatan kuasa. Kita gunakan peruntukan negara untuk membina infrastruktur agama kita, masjid, surau dan macam-macam lagi. Ini yang nak dipisahkan oleh DAP. Bila dia kata sekularisme, kita tidak boleh lagi menggunakan peruntukan negara untuk melaksanakan, memperkasakan dan juga memastikan bahawa agenda, aktiviti, program
agama kita dapat dilaksanakan sebagaimana yang sedang kita laksanakan. Ini berbahaya. Ini berbahaya menjadikan negara kita daripada negara sekarang yang mana kita letakkan Islam sebagai agama persekutuan yang menjadikan Malaysia sebuah negara Islam. Nak tukar kepada sekular. Masya Allah. Tak nampak ke MP Melayu yang ada dalam PKR, MP Melayu yang ada Barisan Nasional dan UMNO yang berjuang dulu sejak kemerdekaan, beria-ria mempertahankan, mereka macam rabun. Dah tak nampak lagi perkara ini. Kerana jawatan, mereka tak lihat bahawa ini satu kemerbahayaan kepada perjuangan masa depan negara kita. Pada kedudukan Islam dan kepada kedudukan bangsa kita, rumpun Melayu dalam tanah air kita, di mana kita adalah majoriti dalam negara kita. Satu, sekularisme ini yang nak mengasingkan pula agama dengan pentadbiran negara ini pula adik-beradik dengan liberalisme. Adik-beradik. Apa hal liberalisme ini? Liberal. Artinya sama rata, tak ada perbezaan. Hak asasi manusia yang seragam. Termasuklah jantina. Tak ada beza jantan dengan betina. Sampai tahap boleh kahwin. Betina boleh kahwin betina, jantan boleh kahwin jantan. Kalau kita ingat, kita baca surat khabar itu, pegawai khas Ketua Menteri Pulau Pinang perempuan kahwin dengan seorang perempuan Australia. Ada baca tak? Itu liberalisme. Jantan kahwin jantan. Saya pernah pergi ke Denmark. Ada satu malam, negeri Denmark tu, ada perayaan besar. Perdana Menteri diumumkan. The arrival of the Prime Minister, kata dia. Kedatangan Perdana Menteri. Tapi saya tengok dia datang berdua. Sebelah dia saya tengok berjanggut pula. Apa hal ni? Tak tahu lagi. Rupa sebelah dia berjanggut bini dia. Astaghfirullahalazim. Cuba tengok dalam internet, dalam maklumat ni. Saya terperanjat tengok. Dia meraihkan hari LGBTQ. Hari kesamarataan. Ini yang diperjuangkan. Ideologi DAP, sekularisme, liberalisme. Astaghfirullahalazim. Kalau ada dalam hati kita akidah, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita diajar dari kecil sampai kita meninggal, pegangan kita tetap kepada perjuangan Islam, akidah Islam, kita tak akan tertarik dengan cara DAP ini yang nak memperjuangkan ini. Liberalisme pula adik-beradik dengan pluralisme. Pluralisme? Apa dia pluralisme? Ideologi juga, makna akidah dia orang. Ideologi ni macam akidah, pegang. Walau apa terjadi, apa pengorbanan yang buat, mesti dilaksanakan, mesti diteruskan, mesti dijadikan realiti, kenyataan. Pluralisme ni menganggap semua agama sama. Tak ada beza agama Hindu, agama Jainism, agama Yahudi, agama Kristian, agama Islam, sama saja. Macam main-main sajalah. Sedangkan kita telah meletakkan agama Islam ini dan sejarah Islam kita ini, agama Islam agama yang terakhir. Yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwahyukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbetulkan ajaran-ajaran dulu yang telah tersesat, yang telah dipindah, yang telah diubah. Ini agama yang terakhir. Kerana itu dalam perlembagaan kita diletak sebagai agama Islam itu agama persekutuan. Persekutuan ini konsep pentadbiran yang tertinggi, Persekutuan Malaysia. Mana dia yang tertinggi? Persekutuan Malaysia. Agama Islam adalah agama persekutuan. Ini yang nak diubah, dia nak samakan balik, nak tuankan taraf tu. Supaya kalau Islam terima 50 juta setahun, Kristian mesti terima 50 juta, Hindu mesti terima 50 juta, Jainism mesti terima. Masya Allah, ini yang kau perjuangkan rupanya ya. Tak ada mana rahmat hidayah Allah ni kepada MP Melayu yang ada ni sekarang. Tutup mulut semua. Itu sebab bila DAP tegur, tak
teriakan Allahu Akbar. Tidak ada kunut naziah. Semua senyap sampai sekarang tak ada sebut. Ini orang nak lawan kita ni. Kalau inilah pegangan yang dibawa oleh DAP, yang direstukan oleh PMX kita yang tak boleh lari daripada cengkaman DAP ini, tuan-tuan, kita pastikan kerajaan ini tak hidup sampai PRU yang ke-16 akan datang. Setuju? Kita mesti menang dengan besar. Macam saya setuju Datuk Wan kata tadi, ini petanda beri signal kemaharan rakyat. Dan orang kita belum nampak lagi kemaharan rakyat ini. Dan DAP menjunjung sistem sosialisme. Sosialisme ini kesamarataan. Kesamarataan itu diberi bentuk Malaysia. Malaysia itu sama rata. Tetapi negara ini mempunyai sejarah yang tersendiri. Belum merdeka, hak negara ini adalah hak orang Melayu. Raja-raja Melayu. Kita, kerana orang putih beri syarat nak merdeka, mesti unjuk anjak, berunding dengan orang Melayu. Perundingan itu menzahirkan dalam perlembagaan kita hak-hak keistimewaan orang Melayu. Rajanya, bahasanya, ya, agamanya, ya, dan hak-hak keistimewaan yang lain. Baru kita dapat terima dia menjadi rakyat kita. Pendatang ni dapat jadi hak Malaysia. Hari ini, dia nak samakan pula ni. Sosialisme ni, kalau kita tengok sosialisme artinya kesamarataan. Kalau dia punya abang tu ataupun dia punya bapa tu nama komunisme. Lagi sama rata. Harta negara, harta rakyat tak ada, semua harta negara. Rakyat bekerja. Sama saja kononnya dari segi teori. Tapi dia ambil sosialisme ini kesamarataan. Ya, di mana tak ada lagi lah hak Bumiputera, walaupun kita terkebelakang jauh. Di negara ini, rumpun Melayu, agama Islam dan Bumiputera, 71%. Kita kontrol ekonomi 20% saja. Kemakmuran dan kekayaan negara ini yang kita kuasai dalam tangan kita cuma 20%. Mereka 20%. Lain daripada kita kontrol 80% daripada kekayaan negara ini. Pun dia kata nak kesamarataan. Kat mana kesamarataan itu? Kat mana? Dengan macam langit tinggi dia tu, dia menguasai 80% daripada kekayaan kemakmuran negara. Kita cuma 20%. Dia masih cakap, kita nakkan kesamarataan. Kita nakkan Malaysia. Kepala bapa dia. Menipu saja tu. Wah, PMX angguk lagi. Tak boleh tak angguk. Kepala dah kena pegang. Masya Allah. Saudara-saudara, inilah bentuk yang ada pada hari ini. Ya, kita nak pastikan bahawa insya-Allah kita menolak benda ni. Kita mendoakan hidayah. Dan kata ada dan sahabat kita adalah UMNO. Sekarang orang UMNO dah tak nak sokong kepimpinan dia lagi. Presiden dia, Zahid Hamidi, dah anggap UMNO tu macam syarikat sendirian berhad ni. Dia nak buang orang, dia nak gantung orang, dia nak tendang keluar suka hati dia. Ikut saja. Pasal dia dah dapatkan tanda tangan semua nak menyokong. Jadi walaupun dia lihat gagasan itu bersama dengan satu parti yang tidak membawa satu perjuangan yang diingini, yang dikehendaki, yang selaras dengan perjuangan umat Islam di negara ini, mereka tunduk, mereka akur. Sampai sekarang, apa nak jadi? Kerana itu, ini BN ni kita ajar dia sikit lah. Masa saya jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Mat Said ni cuma saya punya AJK saja. Menteri besar ni, jadi anak didik saya lah. Zahid Hamidi itu ketua penerangan saya. Syafiq Abdah, Isyamuddin, Hussein On, semua ahli AJK saya. Yang saya didik jadi pemimpin ketika menjadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan, pegang ini. Bahawa kita tak dapat menerima perjuangan DAP ini. Tapi dia ada kuasa beli. Bila dia ada kuasa beli, maknanya dia pegang
Kuasa beli ni dia ada duit. Orang kita kadang gelap bila nampak duit. Duit boleh membeli diri kita. Bukan setakat boleh beli undi. Boleh beli diri kita. Boleh menyebabkan kita berkelahi. Dia sokong orang yang menentang orang lain dalam satu kumpulan kita. Dia beri ganjaran-ganjaran. Bergaduh. Dia monitor. Dia tengok. Dia masuk. Cara dia. Bagaimana dasar-dasar dia boleh dilaksanakan. Hari ini, satu tahap gemerbayan. Kenapa PMX ni dia ada majoriti dia nak lagi? Dia sogokkan ahli-ahli parlimen nak suruh datang berhijrah kepada kita. Kepada dia. Lagi satu perjuangan ni. Satu mungkin dia takut agaknya. Bajet ni akan ada undi yang detail-detail lah. Kalau tak lepas undi ni, pegawai kerajaan tak ada gaji. Tak boleh bayar gaji. Dia kata biarlah. Kalau nak ada majoriti, biar ada berlebih-lebih sikit lah. Kalau ada pun lari ujung-ujung tu nanti. Yang kedua selepas ini sebab dia nak, ialah pemecahan sempadan. Pemecahan sempadan yang akan memberikan advantage kepada DAP 12 ke 13 kawasan parlimen baru berbanding dengan orang Melayu. Sebab dia nakkan tu. Masya Allah, Bukit Bintang tu ada 300,000 lebih. Kalau dia ditentukan parlimen mesti sampai 80 ke 100,000, dia dapat 3. Daripada 1 dapat 3. Dan tempat-tempat lain lagi. Yang banyak penduduk kawasan perbandaran, kawasan sekitar perbandaran dan sebagainya. Tambah 13-14 undi lagi, kekuatan dia. InsyaAllah satu masa akan datang. Seorang Perdana Menteri. Tak semesti orang Tionghoa, orang Melayu dari DAP mentadbir negara ini. Dengan ideologi yang saya katakan tadi kepada tuan-tuan. Yang akan mencabar kedudukan Islam dan masa depan negara dan rakyatnya. Masya Allah. Ya. Kerana itu, kita mesti tunjukkan dalam pilihan raya ini, kita tegas macam disebutkan oleh Tok Lee tadi. Tunjukkan kemenangan yang lebih. Dia takut. Ada orang tu berjalan macam ni. Dan kita tengok latar belakang kerajaan ni pun, saya pergi ke Australia. Kapal lah. Tengok kawan-kawan sana berniaga. Naik taksi tu, naik taksi. Orang taksi tanya, "Sir, you from Malaysia?" "Yeah. Your Prime Minister likes boys." Alamak. Apa saya nak jawab? No. I am not a politician. I'm a businessman, not interested in politics. Malu. Seluruh negara. Inilah image kita. Cakap macam mana pun. Dah begitu cara dia. Dah begitu rekod dia. Hari ini. Saya fikir. Susah nak pikul sebagai rakyat patriotik Malaysia. Keadaan yang ada pada negara kita. Dengan keadaan mereka yang begitu dahsyat dari segi kepribadian, dengan cekaman oleh DAP ini, negara kita tak tahu wallahu a'lam masa depannya, destinasi dia ke mana. Tuan-tuan, orang Terengganu juarai perjuangan ini. Kita mesti singkirkan parti yang memerintah ni secepat mungkin yang boleh. InsyaAllah. Ini saja pesanan saya pada malam ini. Ya, sebagai orang lama, saya dah 45 tahun dalam UMNO. Ahli UMNO sepanjang masa, ketua pemuda, ahli majlis tertinggi, ketua perhubungan UMNO Negeri Melaka. Jadi saya tengok ni tak betul. Apa yang berlaku dalam UMNO ni tak betul. Tuan-tuan dan perempuan, itulah mesej. Dalam hati, jiwa, kalbu kita pegang perjuangan ini. Kerana Allah, jadi fardu kifayah kepada kita. Pegang dia sampai kita berjaya. Pada umat Melayu, pada Perlis sampai ke Sabah. Inilah pegangan kita. Kita tak nak diperbodohkan cara apartheid. Cara orang minority, control majority yang berlaku sekarang. Yang orang Melayu kita banyak tak perasan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.